Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adab penuntut ilmu. Ada dua bab dalam adab ini, iaitu adab penuntut ilmu dengan gurunya dan adab penuntut ilmu di dalam majlis gurunya. Ada tiga sebenarnya ni. Sebab adab penuntut ilmu tu satu dah. Jadi ini termasuk adab penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Baik. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmu yang mulia. Jadi yang pertama, perkara yang paling utama bagi penuntut ilmu adalah mengikhlaskan niatnya ketika menuntut ilmu. Jadi tujuannya yang kita sebutkan sebelum ni, diniatkan hanya semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua, diniatkan untuk beramal dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikurniakan kepadanya. Dan juga untuk menghidupkan syariat agama Allah Ta'ala, menerangkan hatinya dan lagi membersihkan batinnya, dan juga mendekatkan dirinya kepada Allah yauma liqa'ih, pada hari bertemunya dengan Allah. Dan kemudian wa ta'arrud lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, dan juga untuk mendapatkan kemuliaan dan kebaikan daripada orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah dengan yang beramal dengan ilmunya. Niatkan itu. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Imam Sufyan Ats-Tsauri sendiri sebut itu. Tidak pernah aku nak memperbaiki suatu perkara yang paling susah melainkan niatku. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Maksud perkara yang paling susah untuk aku perbaiki, yang paling susah untuk aku ubati adalah membetulkan niatku. Ini Sufyan Ats-Tsauri yang sebut. Yang kita sebut, orang biasa sebut ni. Ni kalau kibar macam ni pun sebut macam tu, lebih bagi kita lah. Jadi jangan niat ketika menuntut ilmu dengan tujuan duniawi, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan pangkat, harta, dan berbangga dengan teman-teman, dan juga untuk manusia ini memandang agung kepada kita, ataupun untuk tasdir fil majalis, nak bagi diletakkan di depan, disonok kalau kata dalam majlis, datang ke depan. Al-Habib Ja'far Syaikhan rahimahullahu ta'ala, diceritakan oleh Habib Taufik hafizahullah, tu kami hadir ke Pasuruan. Dan Habib Ja'far ni wiridnya Al-Quran, Quran saja wirid dia. Dan dia tak pernah duduk dalam majlis di depan. Yang pertama kerana apa? Kerana takut wirid Qurannya terganggu. Contohnya ada majlis-majlis wirid haul, ada majlis salawat dan sebagainya di Pasuruan, dia tak akan duduk di depan. Kerana dia tak mai terus pun. Kalau dia mai pun, dia akan mai duduk di celah-celah orang, duduk di belakang, duduk semua. Dia tak suka duduk depan. Dan kalau duduk depan, nanti orang akan suruh dia bercakap lah apa semua. Dia tak mau. Dia nak kena baca Quran dia tu. Dia akan khatam, katanya tiap-tiap hari ataupun 3 hari sekali akan khatam. Tu wirid dia, mana tak akan tinggal. Sampai guru dia, kalau tak silap Habib Habib Muhammad Muhdar kalau tak silap, kalau tengok Habib Ja'far datang, terus dia sebut ahlan bil Quran, bukan ahlan bi ahli Quran, ahlan bil Quran terus. Selamat datang Quran. Kerana Quran dia wirid dia. Ni Habib Ja'far Syaikhan. Dan Habib Ja'far ni katanya dia ada ketumbuhan di sini, di pipi dia. Dan orang selalu datang dekat dia, minta doa, ubat penyakit. Tapi dia tak hilang penyakit dia. Dia ada ketumbuhan yang dia jadi besar sini. Jadi macam tumor tu. Satu hari ada seorang ni duduk dalam majlis Habib Ja'far. Dia duduk tengok Habib Ja'far, lepas tu duduk bintahlah hati dia. Dia kata, Habib ni dekat orang doa sangat, sembuh pula. Berkat izin Allah Ta'ala sembuh. Dekat dia tak doa. Dekat orang dia doa bagi sembuh. Dekat dia sendiri yang ada penyakit kat muka macam tu, tak doa pula nak sembuh. Apa kata, dia terbut dah hati. Habib Ja'far tengok dia. Dia kata, mai sini. Lepas tu terus Habib Ja'far pegang tumor dia tu, tarik, duduk kat tangan dia. Dia kata, ini kalau saya nak letak pada kamu pun boleh, dia kata. Dia kata. Lepas tu tak balik kat muka dia. Tapi dia kata, aku lebih memilih sabar, dia kata, daripada menghilangkan perkara tersebut.
Maksud dia nak buang bila-bila masa dia boleh. Dia buang macam tu je. Pegang kat tangan dia terus. Ini yang Habib Taufik cerita ni. Ini karamah Habib Ja'far. Wajib dia. Orang awliya Allah Ta'ala ni. Kerana sakit dia tu memang sengaja dia tidak hilangkan. Kerana apa? Untuk nak pilih sabar. Kerana dengan sakit tu dia ingat Allah Ta'ala. Dan pernah sekali ada orang datang ke rumah dia. Apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada apa nak makan. Dia suruh tangan dia keluar tingkap rumah dia. Keluar kurma. Satu tandan. Mana kurma kot Indonesia tu. Keluar tangan kot apa ni, kot tingkap rumah. Tengok standan kurma. Tak. Apa? Dia panggil ashab kun. Dia panggil ashabu kun. Ashabu kun ni maksudnya kun fayakun. Apa yang dia nak, jadi. Dia kan berguna selalu. Dia tak guna selalu benda-benda. Kalau kita guna selalu. Itu awliya Allah Ta'ala. Mereka ni orang yang diberkati hidup dia. Dia kalau masuk tandas, katanya, masuk tandas kaki kiri tersilap, masuk tandas kaki kanan tersilap, dia akan keluar balik duk istighfar depan tu berapa lama. Istighfar sungguh. Sampai orang jadi risau tengok dia. Lepas orang tanya kenapa Habib? Kata kerana tadi aku masuk tandas kaki kanan. Takut dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Hanya kerana sunat je, benda sunat je. Kalau kita tak kira lah. Tak ada kanan kiri ke, yang penting masuk. Tambah nak terkeluar dah. Lagi lah. Dia tak ada hujung dah ni. Terjun masuk dalam tempat. Itu adabnya mereka. Jaga adab, jaga macam tu sekali, maka Allah Ta'ala tinggikan kedudukan mereka. Jadi ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Syekh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah, wal ilmu ibadatun minal ibadat wa qurbatun minal qurab. Ilmu ni ibadah daripada ibadah-ibadah, dan juga pendekatan diri kita kepada Allah daripada banyaknya pendekatan yang lain-lain. Ini salah satunya. Fa in qalusat fihi niyyatu lillah. Allah. Fa in qalusat, laju nak makan dia punya bateri dia tu. Budak-budak main dah. Dia budak-budak ni main dah ni. Semalam lepas balik dah, lepas tu JK kena parti elok. Semalam ni tak tutup sampai berapa jam. Lepas tu Ustaz baru pasang, rupanya tak tutup. Lepas tu ni pun tak tutup. Dia makan bateri. Mana nak balik parti elok semua. Tutup dulu. Tidak jenuh beli bateri. Saya nak kena buat macam Syekh Yusri kat depan ni. Syekh Yusri dia mula baca hadis pagi-pagi subuh. Dia baca seorang-seorang dia. Dia tak ada orang baca seorang-seorang dia. Baca kat tiang. Tiang-tiang dengar dia. Dia baca tu berapa lama dia baca, sehingga lepas tu orang datang sikit-sikit mai. Dia tak jemput orang pun. Tu orang datang seorang dua. Itu pun dia kata dalam majlis macam tu sempat khatam Musnad Imam Ahmad, khatam. Kemudian Sunan Tirmizi, kemudian Sunan Nasa'i, kemudian Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian kutub tis'ah, khatam semua. Dia khatam kerana dengan majlis macam tu je. Permulaan dia, kata dia baca seorang-seorang. Baca kat tiang. Azab nak kena buat yang tu aku. Pagi-pagi duduk seorang-seorang. Buka kitab, baca seorang-seorang pergi. Siapa nak main ikut dan. Jin-jin main lah. Untuk guru apa ni, Ustaz Suhaimi Daud di Terengganu, dia duk buat majlis Samak Bukhari. Dia duk buat baca Sahih Bukhari dekat anak-anak murid. Anak murid tak ramai pun. Ada berapa orang. Pondok dia duduk dalam bukit tu. Jadi apa ni, saya happy lah pondok dia cantik. Buat pada kayu. Power dia buat. Orang bagi hadiah kayu kat dia sebab apa nak buat projek apa tu, kayu tu dia tak guna. Jadi bagi kat dia kayu meranti. Kayu cengai. Kayu lawa betul. Lepas tu dia buat design dia sendiri. Dia buat surau dia dalam bentuk kayu di Terengganu dekat Dungun. Lawa tempat dia tu. Dia pun seni juga. Dia sendiri buat, dia kata. Dia tak suruh orang buat, dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Dia tak upah siapa. Dia buat sendiri tu. Seni betul. Kalau pergi tengok tu. InsyaAllah kalau pergi Terengganu kita pergi jalan tu. Lepas tu dia kata duk baca Bukhari tu. Ada dia kata mai.
duduk main kata, perempuan. Ada seorang perempuan ni tadi tak kenal perempuan ni. Tak cakap dengan siapa apa, tak ada, duduk dalam majlis dia. Dia kata yang tahu kata perempuan ni bukan orang. Sebab bila sampai depan rumah dia hilang. Dia tepi dia bukit betul ya. Dia kata dalam tu kijang ada, pelanduk ada, dia kata semua ada. Dia kata sampai depan rumah dia. Dia baju hitam. Sampai hilang. Dia kata dia ada. Lepas tu jubah dia hilang. Jubah dia ada satu jubah dia tu hilang terus. Dia kata cek habis dah anak murid semua tak ada. Lepas tu dia kata puak tu ambil. Ambil jubah dia. Ambil jubah dia bawa balik tu. Ambil berkat tu. Payah agak tepi bukit dia tu. Tapi ni tak, ni bukan tepi bukit. Alhamdulillah. Dia demai lagi. Tok guru cempar ni. Baik. Jadi fa in qalusat fihi niyyatu lillahi ta'ala qubila wa zaka wa namat barakatuh. Tengok, kalau ikhlas niat kita kerana Allah dalam menuntut ilmu, ni nak kena alajna. Kena mualajah selalu niat kita ni. Bila nak mari mengaji saja, bila nak datang saja dalam majlis ilmu, yang pertama kena mualajah niat dia dulu. Kena betul dulu sungguh-sungguh niat dia. Saya pergi ni nak kena apa ni? Kerana nak tambah ilmu, nak bagi saya ni beramal dengan ilmu. Itu dulu letak. Jangan duk niat yang lain lagi. Jangan kata orang akan angkat saya nanti. Kerana nanti orang tak angkat kita, kita sedih. Nanti waktu kalau orang tak datang mengaji dengan kita, kita sedih. Orang kata nak marah kalau kita pergi ke majlis orang panggil nak mengajak, ada 4 orang yang main mengajak. Main mengaji. Kita je sedih tu mengaji jauh-jauh, tengok 4 orang yang main. Tak. Kalau kita niat kerana Allah, kita akan sedih pada waktu tu. Kerana ni ibadah. Nahnu ta'abbadana Allah bil ilm. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ilmu. Itu. Jadi niat tadi, maka qubila, diterima dia. Wa zaka, akan tumbuh dia. Wa namat, wa barakatuh. Dan kemudian akan mekar dia punya barakahnya. Wa in qusida bihi ghairu wajhillahi habata wa da'a wa khasirat safqatuh. Jadi kalau niat tak betul, dia akan jatuh. Lepas tu akan da', maksudnya akan hilang barakahnya. Dan kemudian akan khasirat safqatuh. Maksudnya barang dagangan dia akan rugi. Tak ada orang nak beli. Jadi cakapan dia nanti tak ada kemanisan langsung. Rubbama tafutuhu tilkal maqasidu wa la yanaluhu fayaqibu qasduhu wa yadhi'u sa'yuhu. Jadi semuanya akan ternafi padanya maqasid dan tujuan menuntut ilmu tadi, dan akhirnya tak ada apa keuntungan yang dia dapatkan. Maka sebab tu niat perlu diperbetulkan. Sebab tu kita sebut sini, ikhlaskanlah niatmu wahai saudara dalam menuntut ilmu yang mulia. Gunakanlah masa umur muda belia, jangan dihabiskan pada sia-sia. Ini yang kedua, iaitu menggunakan masa muda kita untuk menuntut ilmu. Kenapa disebutkan muda ni? Kerana kebiasaan ghalibnya muda ini tidak terlalu banyak tanggungan. Tak kahwin lagi, tak ada anak lagi, tak ada isteri pun tak ada lagi, anak-anak kau mana kan? Isteri tak ada lagi apa semua. Jadi masa tu kita akan menumpukan perhatian kita dengan ilmu. Dan jangan tertipu dengan taswif. Jadi jangan duk saufa atlubul ilm. Nanti aku tuntutlah. Oh ada kelas, nantilah pi. Duk nanti-nantilah. Ini perbuatan ataupun amalan syaitan. Jadi saufa min jundis syayatin, kata ulama, min jundis syaitan. Saufa min jundis syaitan. Jadi saufa tu sebenarnya adalah tentera-tenteranya syaitan. Ini disebut oleh para ulama. Jadi jangan kita menangguhkan masa muda kita ni untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi ada orang kata, muda hanya sekali saja. Gunakan sungguh-sungguh tu nanti kita mengaji. Ni syaitan semua ni. Ini bahasa syaitan. Malam masih muda, katanya. Maksudnya malam masih muda lah. Kalau ni orang muda ni, muda lagi, enjoy dulu. Last sekali sampai ketua bodoh, tak erti apa. Sebab tu waktu muda ni lah kita guna sungguh-sungguh. Kerana waktu ni waktu yang fresh, waktu untuk kita boleh terima apa sahaja kebaikan.
Menuntut ilmu ketika masa tua seperti menulis atas air jua. Ni. Jadi menuntut ilmu ketika tua ni seperti menulis ilmu di atas air. Kan naqshi 'alal ma'. Ketika muda pula kan naqshi 'alal hajar. Jadi susah kan? Tulis atas batu susah, tapi lekatnya lama. Tulis atas ayat senang ya. Tulis tapi tak ada apa. Lari ya. Yang aliran ayat yang kedua tu habis, tak ada apa tu. Itu perbezaan orang yang mengaji ketika tua dengan muda. Jadi berbeza ketika umurmu remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Waktu remaja ni tanggungjawab kita taklah sebanyak orang yang ketika umurnya dah dewasa dan kemudian mempunyai tanggungjawab yang banyak. Sebab tu kata Imam Khatib Baghdadi rahimahullahu taala, kata beliau yang beliau nukilkan daripada sebahagian ulama di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum, kitab Imam Khatib Baghdadi. Dia kata beliau, la yanalu hadzal ilma illa man 'attala dukkana. Tidak mendapatkan ilmu ini, kata beliau, ilmu agama ni, melainkan dengan orang-orang yang telah rugi kedai-kedainya, wa kharraba bustanah, telah runtuh dia punya kebun-kebun dia, wa hajara ikhwanah, ditinggalkan teman-temannya, hajara ikhwanahu, dia tinggalkan teman-teman dia, wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatah, dan sampai mati keluarganya yang terdekat dan dia tidak sempat untuk melawat jenazahnya. Walaupun ayat ni kata Imam Badruddin Ibn Jama'ah syai' min al-mubalaghah. Nah. Fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Maksud daripada perkataan ni apa dia? Mesti jam'u al-qalb wa ijtima'il fikr. Hati itu mesti tetap dalam bentuk ilmu. Tak boleh lain daripada perkara tersebut. Sebab tu yang kita nak letak 4 tahun tu. Silap ni mungkin berubah tu dia punya, sebab tu mungkin boleh jadi 6 tahun. Boleh jadi 6 tahun tak balik. Boleh jadi 4 tahun, nanti tengok kepada saya. Jadi biasa kita letak 4 tahun dulu. Tapi saya pernah dengar Syekh Syekh Ahmad Tayyib. Lepas tu saya hadir ke kelas beliau di Masjid Azhar tahun 2006. Waktu tu dia mengajar di Masjid Azhar. Waktu tu dia rektor. Selepas dia turun daripada mufti, dia naik jadi rektor Azhar. Dia pernah sebut, dia kata nak dapatkan ilmu di Al-Azhar Al-Syarif ni, Jami' ni, dia kata sekurang-kurangnya kena 6 tahun. Mesti 6 tahun dia kata. Dia kata jami'ah tu hanya tangga saja, dia kata. Tangga dia untuk nak masuk ke mana? Ni ilmu betul dia kata di sini, dalam Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Ni Syekh Ahmad Tayyib sendiri sebut, Syekhul Azhar sekarang. Waktu tu kami mengaji kitab dengan dia, kitab Mustaswa. Dia mengajar, saya pergi hadir tu ambil berkat lah. Sebelum tu mengaji Sulam Malawi. Dan kemudian lepas tu baca kitab Mustaswa Imam Ghazali. Saya dia tak tanya. Pada tiap kali kelas dia akan tanya kalau murid semua ni yang hadir Mustaswa minggu lepas, dia akan tanya ni, minggu lepas faham tak? Macam mana nak jawab ni kata-kata. Saya tak pernah tanya. Tengok kesian kot. Buat orang Melayu seorang-seorang ni tak tanya. Hak Arab tanya. Bukan doktorah semua. Semua ada doktor yang masuk dan kuliah falsafah, kuliah hadis semua main kelas dia tu. Dia tanya saya, rasa kena halau lah. Tu dia punya syarat dia. Syarat dia mesti apa? Mesti mengumpulkan seluruh fikiran kita ni terhadap ilmu sahaja. Sebab tu kata sebut ni kan, dan kitab ni sebut, dia kata al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka fa idza ataitahu kullaka fa anta min ita'ihi laka ala khatarin. Dia kata apa al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu ni dia tak akan bagi kepada kamu seluruhnya sehingga kamu memberikan seluruh kehidupan kamu untuk dia. Maksud ilmu dia tak akan bagi kepada kamu sehingga kamu memberikan ba'dahu, maksud sebahagian ilmu tak akan diberi sehingga kamu memberikan seluruh hidup kamu untuk ilmu. Baik, bagaimana kalau kita bagi setengah ya? Kalau kita bagi seluruh hidup kita untuk ilmu, tu pun ilmu tak bagi semua. Bagi setengah ya kata dia. Kalau seluruh untuk ilmu, masalah sekarang ni kita bukan bagi seluruhnya. Kita bagi pun kadang-kadang 1/3 pun tak sampai untuk ilmu. Macam mana ilmu nak bagi? Tak ada apa.
Dia kata al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ini benda yang susah. Tengok di sini kata apa? Waqila, ada sebahagian ulama punya suruh kita ni tumpu perhatian sungguh dalam ilmu. Kata dia, waqila amara ba'dul masyayikh طالبا له بنحو ما رآه الخطيب فكان آخر ما أمره به أن قال. Ada sebahagian masyayikh mengarahkan murid-muridnya dengan apa yang dipandang oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Maksudnya kena jam'ul qulub, betul-betul hati kita ni memang penuh dengan ilmu, sehingga dia kata ke anak murid dia, isbaghi thawbaka kai la yashghalaka fikru ghaslihi. Nampak tak? Maksudnya kamu tolong rendam baju kamu, ataupun isbah kepada maksudnya kamu celup baju kamu dengan celupan warna, sehingga tak perlu lagi kamu fikir untuk nak basuh baju tadi. Maksudnya pakai baju warna yang kuning ke, hitam ke, merah ke, menyebabkan kamu tak berasa nak nampak kata baju kamu kotor, sehingga kamu duk kena fikir pula macam mana nak basuh baju ni. Nak bagi tahu apa ni? Ni nampak macam mubalarah. Kata, takkan tak basuh baju kau penuntut ilmu pun tak basuh baju ni. Tak, maksudnya nak bagi tahu di sini, kata nak suruh bagi tumpuan sungguh-sungguh. Jangan fikir dengan benda lain. Tu kalau basuh baju, patut lagi dengan handset pun semua sekali lagi lah. Imam tak kata apa. Tak, kata Imam Syafi'i, kata wa mimma yuqalu 'an Syafi'i annahu qala law kulliftu shira'a baslah ma fahimtu mas'alah. Kalau aku disibukkan dengan kerja duk beli bawang, dia kata, macam mana nak faham masalah, dia kata. Maksudnya jangan disibukkan perkara lain. Sibuk dengan urusan beli bawang, nak kena beli barang kat rumah, ni ilmu tak akan untuk kita dapat faham dengan baik. Jadi kefahaman daripada masyayikh ni sebenarnya untuk apa? Macam mana nak bagi jam'ul fikri, istima'ul fikri, jam'ul qalb. Macam mana nak jadi macam tu? Melainkan kena inqita', qat'ul ala'iq, kena putuskan hubungan terus dengan dunia luar. Tu kata masuk ke sini nanti terus cop pasport, duduk dalam dunia ni 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tu. Dan kemudian berbeza ketika umurmu remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Gemar bertangguh dan panjang angan-angan. Gemar bertangguh ni saufa lah. Ini penyakit hendaklah dielakkan. Jadi ni semua perlu dielakkan. Kerana dia apa dia? Tadi kita sebut saufa min junudi atau min jundi syaitan. Saufa itu adalah salah satu daripada jundi syaitan. Boleh? Penuntut ilmu janganlah menyibukkan berfikir berteman dengan perempuan. Itu Ustaz Adham. Penuntut ilmu kena jangan sibukkan diri kita untuk berfikir berteman dengan perempuan. Sama jugalah perempuan pun jangan asyik nak berfikir berteman dengan lelaki. So nak cari teman je. Kalau macam tu tak selesai apa langsung. Nak mengaji tak selesai, apa pun tak selesai. Kalau dia duk fikir dia punya teman dia. Kadang-kadang main mengaji pun kerana perempuan tu. Kacau. Boleh. Jadi jangan sibuk dengan benda tersebut. Kerana itu semua akan mengganggu dan juga merosakkan tumpuan dia. Tambah-tambah besar-besar pula. Lagi. Dia hormon dia lagi banyak rembes tu. Testosteron dia tu. Dia banyak tu jadi dia tak ada. Kambing boleh tengok gram. Dia tak ish kambing pun ada pasangan. Dia kata, saya teruk dah kambing gini. Ya, kucing pun bahagia, dia kata. Baik jadi kucing ni. InsyaAllah Ta'ala akan bagi nanti lebih baik daripada tu. Ya, bimbang. Mengaji sungguh-sungguh ni insyaAllah nanti Allah Ta'ala bagi tu hak elok. Niat doa banyak-banyak, ya Allah bagi orang yang boleh khidmat kepada ilmu, khidmat kepada agama Allah Ta'ala. Bukan khidmat dari kecantikan dia saja. Lain kali dapat bini comel lotel, tapi kerja duk pi Watson ni, duk beli alat-alat make up, dengan kena duk pi
beli barang dia. Habis. Ada kata ni, "Lau kulliftu syira'a baslah, ma fahimtu masalah." Kalau dia sibuk buat kerja tu je, dah dia faham masalah je. Dia tak boleh. Jadi doa kepada Allah Taala, bila sampai waktu dia nanti, sampailah waktu dia. Waktu duk mengaji dulu sungguh-sungguh. Yang duk kalut nak friend dengan orang perempuan ni. Friend dia dalam Facebook tu perempuan lagi ramai daripada lelaki. Nah. Kalau perempuan main nak act ni, oh Allah, dia bergedik kaki-kaki tu, terlondeh kain-kain tu. Punya nak act ni. Kalau orang dia approve dia tu, sonok. Jangan tipu sangat dengan benda-benda tu. Boleh tak? Baik. Kemudian, jangan berfikir berteman. Penuntut ilmu janganlah menyibukkan berfikir berteman dengan perempuan. Ilmu itu cemburunya hati-hati. Jika tidak, nanti kamu yang merugi. Kerana ilmu ni cemburu. Dia lebih teruk pada orang perempuan lagi cemburu dia. Ilmu ini cemburu sifat dia. Kerana kalau kamu berikan hati kamu kepada yang lain daripada ilmu, pada waktu ketika menuntut ilmu, maka pada waktu tersebut ilmu tak akan bagi apa langsung kepada kamu. Itu yang saya sebut tadi ni. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan bagi kepada kamu sebahagiannya sehingga kamu memberikan kepadanya seluruh kehidupanmu. Kullaka. Pun kalau kamu berikan seluruh kehidupan kamu, tak tentu lagi dia akan bagi. Tak tentu lagi dia akan bagi itu, ataupun nak bagi tak bagi itu terpulang pada dia. Mahainya dia ataupun jual mahainya ilmu ni dengan kita macam tu sekali. Jadi jangan kita abaikan masa kita untuk melainkan dengan ilmu semata-mata. Dan niat kita ni moga-moga hidup dalam ilmu, mati dalam ilmu. Macam tu. Amin. Kerana seorang syekh walaupun dah alim besar tapi tetap hadir juga majlis ilmu. Orang tanya dia, syekh dah alim, kenapa hadir lagi majlis ilmu? Kata dia, kerana saya lebih suka dalam keadaan menjadi penuntut ilmu. Biar mati dalam keadaan menuntut ilmu. Bagaimana? Dalam hadis Nabi kata, "Man salaka tariqan yatlubu bihi ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi yatlubu bihi ilm, maksudnya dia menuntut ilmu agama Allah Ta'ala, maka dimudahkan jalannya ke syurga. Jadi orang yang dimudahkan jalannya dengan ilmu, maknanya Allah dah lorong jalan dia ke syurga. Siap dah. Ini Nabi yang sebutkan, kita sebut. Ilmu apa yang dimaksudkan? Jadi ilmu agama. Kerana itu Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya dalam hadis yang sama. Kan hatta hitan fil bahri, dalam riwayat wan namli fi hajrihi, hajrihi, astaghfiruna lah, memohon ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa ikan, semut, binatang-binatang, hatta ikan dalam laut, fi qa'ril bahr, dan semut, binatang yang kira kita kata segi zahir kita nampak depan mata kita, kecil sekali semut lah. Ada lagi yang kecil lagi, atom pun semua tu, molekul-molekul kecil tu Nabi tak sebut lah, kan, zarrah ke apa ke. Nabi sebut yang benda yang kita nampak bergerak depan mata kita, yang paling kecil semut. Hatta semut sekalipun berdoakan penuntut ilmu. Kenapa ke semua binatang doa pada orang yang menuntut ilmu ni? Kerana dia tahu orang yang menuntut ilmu ni dia akan ada sifat rahmat. Bila ada sifat rahmat, dekat kami dia akan rahmat dulu, kat binatang dulu dia akan rahmat. Maka pada waktu tersebut mereka akan doakan kebaikan kepada penuntut ilmu. Dan juga nurnya penuntut ilmu ni dirasakan, hatta binatang dalam laut pun berasa. Dia punya pancaran nur dia tadi, kerana tuntut ilmu tersebut. Sampai macam tu. Kita bukan duduk tepi laut. Adakah hadis tu Nabi kata yang binatang tepi laut ni akan doa kalau dia duduk mengaji tepi laut lah? Kalau mengaji kat bukan tepi laut, ikan tak doa lah. Dah. Nabi kata tu binatang di laut pun akan doakan dia. Maknanya binatang di laut pun berasa orang itu ilmu ni menuntut ilmu. Nampak tak? Hadir perasaan cahaya tadi kepada mereka. Walaupun kadang-kadang penuntut ilmu tu pergi mengai, ikan tak dapat. Ikan tu nyerah diri ke apa, tak ada diri pun tak dapat ikan. Tapi ikan tu tahu, kata, ni bakal tok guru ni. Ini orang yang mengaji, nak mengajak kepada umat ni. Dan mereka ni orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu cemburunya hati-hati, jika tidak nanti kamu yang merugi. Elakkanlah dari gemar kemasyhuran, tiada keuntungan malah meruntuhkan. Jangan kita seronok nak masyhur pada belum sampai waktunya. Jangan sampai waktunya, jangan kita gemar dengan masyhur. Karena kalau kita sendiri yang cari kemasyhuran tersebut, itu akan lebih cepat untuk diruntuhkan.
Tapi kalau kita tidak mau cari kemasyhuran tadi, bukan kita yang nak cari, tapi diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, maka dengan anugerah ni benda tu tak akan hilang. Faham tak? Macam orang lah ni lah duk cari datuk lah apa semua tu, pulun nak bayar nak bagi dapat datuk. Dah kali orang jumpa lah, beli rupanya, datuk beli. Tapi kalau yang dapat anugerah, dapat anugerah lain, dia akan dipandang mulia pada waktu tersebut, kerana dia bukan cari pun, malah dibagi datuk 3 kali pun tolak, nak pula. Dah kali orang panggil, ambil jugalah, dah orang suruh, paksa juga ambil, dah kali ambil, dapatlah datuk pada waktu tu. Tapi macam mana kedudukan dia dengan orang yang beli datuk tu? Tak sama. Beli datuk ni orang tahu ni datuk beli ni, Datuk Boy Iman contohlah kan. Jenis skamer ni kena ada datuk baru dia kemas sikit, apa kata. Elakkanlah dari gemar kemasyhuran, tiada keuntungan malah meruntuhkan. Jangan suka dengan kemasyhuran. Tidak akan sampai pada tujuannya yang gemar menoleh kiri dan kanannya. Orang yang suka menoleh kiri dan kanan, al-multafitu ni daripada perkataan apa ni? Daripada perkataan para ulama, al-multafitu la yasil. Orang yang gemar berpaling tidak akan sampai kepada tujuannya. Al-multafit la yasil. Suka tengok kiri kanan. Nak pergi satu tujuan, tapi asyik duk tengok kiri kanan, dia kali berhenti. Tak jadi apa. Maksud dia dia, kalau kita nak jadi orang yang menuntut ilmu ni, nanti insya-Allah akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan mengajar, dengan menjadi orang-orang yang menjadi panutan umat. Tiba-tiba dah suka berpaling lah, waktu menuntut ilmu lagi dah suka tengok orang puji, seronok, orang dah angkat awal, dia pun syok. Dan sekali berhenti dekat tu lah. Apa dia yang Imam sebut semalam, yang kita baca tu, yang kata ni, walam ara fi uyubin nasi syai'a kanaqsil qadirina 'ala tamami. Tidak ada aib yang paling buruk. Walam ara fi uyubin nasi syai'a. Jadi tidak aku pandang pada keaiban manusia ni sesuatu pun yang lebih buruk daripada apa dia? Kanaqsil qadirina 'ala tamami. Daripada orang yang mampu untuk menyempurnakan tapi dia tidak menyempurnakan. Dia mengurang, dia mampu untuk nak dapat lebih daripada tu, tapi dia terberhenti sekat tu saja. Kita dah mampu untuk, kita rasa kita mampu untuk kita nak mendapatkan lebih daripada apa yang kita dapatkan sekarang. Usahakan lagi. Tuntut sungguh-sungguh. Ini cukup sekat dia kata jadi kot. Beda-beda pelepah diri jadi ya. Tu lam ara fi uyubin nasi syai'a kanaqsil qadirina 'ala tamami. Ini orang-orang yang himmahnya qasirah, rendah. Orang himmah qasirah ni dia tidak terpuji. Yang terpuji adalah himmah aliyah. Himmah dia kena tinggi. Itu yang sepatutnya dilakukan. Baik. Ada dalam kitab ni ada cerita pasal himmah aliyah. Macam mana ulama dulu ni dia ambil berat, tapi saya tak tahu tak mana tempat dia. Saya tidak boleh baca kisah dia tu. Saya tengok ada. Kata itqan dia dalam apa ni, dalam satu urusan. Dia sebab tu kitab kalau kita baca, antara yang diajar oleh para ulama, mana tempat yang kita rasa ni menarik ni, tulis kat depan. Tanda tulis kat depan ni. Tulis. Muka surat ni cerita bab ni sekian-sekian. Dia macam tu. Baru senang kita nak cari nanti. Kita buka balik, jumpa dah. Kadang-kadang apa ni, bila nak cari balik tak jumpa. Jadi cari macam ni memang tobat tak jumpa lah. Cerita tu apa ni, ada seorang ulama ni, katanya dia dengar cerita lebih kurang tu lah, nanti kalau jumpa kita baca balik. Dia dengar ada seorang lelaki daripada satu negara ni boleh buat mangga kunci tu sebesar ni kot, besar ni, kecil lah, besar, kecil lah, dia boleh buka. Tapi dia punya komponen dalam dia tu memang apa ni, detail betul ya, sampai dia boleh buka. Dia buat kecil daripada tu lagi, dia kata besar, Allah kecil mana tapi mangga
kunci. Dan boleh buka. Maksudnya detailnya dia buat macam tu. Akhirnya dia ingatkan dengan dia buat yang lebih kecil daripada kawan tu buat, dia akan terkenal. Kawan tu buat besar sikit pada dia, tapi kawan tu lebih terkenal daripada dia, tak terkenal juga. Akhirnya dia tanya kepada orang ramai, saya buat lebih kecil daripada dia, lebih itqan daripada dia, kenapa dia tetap terkenal? Dia tak ingat, kamu ingat dia terkenal disebabkan kerana mangga kunci dia buat ke? Dia terkenal sebenarnya bukan kerana mangga kunci dia buat tu, kerana ilmu yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Dia alim, dia ulama, dan sama dia boleh buat benda yang macam tu. Dia terkenal dengan ilmu dia. Maka akhirnya yang buat ni, dia kata, kalau macam tu aku kena mengaji juga. Mengaji dan sampai akhirnya jadi salah seorang daripada imam min a'immatil muslimin. Dia cerdik mengaji. Ini himmah aliyah dipanggil, himmah aliyah. Baik. Terus yang ni, ikutilah pesan para guru kita, jangan isti'jal belum tiba waktunya. Jadi ikut cakap para guru kita, jangan isti'jal. Isti'jal maksudnya kalut sebelum sampai waktunya. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Ya, jadi siapa yang isti'jal ataupun apa isti'jal dalam bahasa kita? Terburu-buru. Kalut terburu-buru sebelum tiba waktunya, maka diharamkan dia pada waktunya. Ya. Jadi man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Jadi diletakkan uqubah kepada dia dengan diharamkan ketika waktunya. Jadi arak, kalau kata tak sampai waktunya lagi, dah dibuang suatu bahan dalam dia untuk mempercepatkan proses takhmir sehingga untuk jadi arak, maka ketika jadi arak, hukum dia akan jadi najis semua, dan tak akan jadi suci balik kalau ketika dia bertukar jadi cuka. Arak kita nak tukar jadi cuka, kita percepatkan dia nak bagi jadi cuka tersebut, maka jadi najis semua terus kerana isti'jal. Nampak tak? Juga dengan ilmu, kalau isti'jal belum sampai waktunya, maka pada waktu tersebut akan diharamkan kepadanya kebaikan. Ikutilah pesan para guru kita, jangan isti'jal belum tiba waktunya, diharamkan barakah pada ilmunya, tidak bermanfaat malah berbahaya. Kerana orang yang isti'jal ini ilmunya tidak barakah, malah lebih berat daripada itu, berbahaya daripada manfaat. Dia ingat dia bagi manfaat pada waktu tersebut, sedangkan dia sedang bagi racun kepada umat. Itu yang kita pesan sungguh-sungguh kepada para penuntut ilmu, untuk sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ni sampailah diberikan izin oleh para guru mereka. Jangan sibuk dengan nak mempercepatkan ataupun nak terburu-buru dalam urusan ilmu ni. Boleh? Sampai diberi izin. Dia minta doa kepada Allah Ta'ala sampai guru kita bagi izin kepada kita. Dan izin tadi diberi ketika mana guru tadi percaya dengan kemampuan kita, baru dia akan bagi. Dan tak akan bagi melainkan kerana kita mulazamah. Dilihat oleh guru tadi kesungguhan murid tadi, kefahaman murid tersebut, baru ini boleh waris. Mana tu, ini agama macam tu. Kalau tidak, akan rosak nanti sambungan kita kepada ilmu yang sebetulnya. Sebabkan kerana tidak ada sambungan itulah yang jadi macam-macam. Umat jadi tidak pandang agama ni dengan baik. Kerana apa? Kerana sebahagian orang yang macam ni. Sebabkan orang pandang agama ni dengan pandangan yang tidak elok. Ini pesan, janganlah dipandang ringan, genggam erat biar jadikan bekalan. Penuhkan masamu dengan penghasilan, mutala'ah, juga banyakkan hafazan. Jadi waktu mengaji ni, itu yang perlu kita buat. Ada di kalangan ulama yang dia tidak mampu menghafal banyak. Ada yang macam tu, seperti Imam Mahalli contohnya. Imam Mahalli tidak hafal banyak, dan dia kata bukan tak hafal banyak, dia tak boleh hafal Quran, Imam Mahalli, tapi tulis kitab tu lah, Jalalain lah. Tafsir Jalalain tu dia tulis. Dia tak hafal banyak, dia tak boleh hafal. Tu Imam Subki, Syekhul Islam. Imam Subki kata dia tak boleh hafal. Kalau hafal tak ingat. Kita sebut sebelum ni Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti tak boleh mengaji kitab ilmu hisab. Dia tak erti, dia kata kalau mengaji ilmu hisab, dia kata matematik ni seolah macam meletakkan gunung di atas belakang badannya. Dia tak angkat gunung lagi senang daripada mengaji matematik ni. Okey, matematik tambahan kot. Jenis tu kot, no. Bukan matematik mod ni, mat moden ni. Ataupun untuk nak kira-kira. Kalau tidak, macam mana Imam Suyuti boleh alim dalam faraid?
Maksudnya asas hisab tu kena ada, kena reti. Bukan para ulama ni tinggal tu hisab dah, tapi ni yang lebihan pada hisab tu dipanggil mat tu. Ni tambahan daripada mat. Bukan mat yang kita sedia ada untuk kegunaan kehidupan kita ni. Dia ada tambahan. Tambahan tu yang kena orang yang ada tambahan otak dia lah. Dia kena cerdik boleh mengaji. Tu saya tak lepas habis tu. Account, mat. Yang tu masa duduk di sekolah dulu. Madah yang kalau tidak cikgu tak kata apa lah. Cikgu dah makruf dah. Tu. Saya pun nahu sorof sebenarnya dulu pun teruk nahu sorof. Saya masa di kolej Islam masih teruk lagi nahu sorof. Daripada tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6 rendah, tingkatan 6 atas. Hatta masa STAM masih teruk lagi nahu saya. Saya pun tak faham kenapa mengaji nahu. Ustazah ni kalau mengajar terbaik dah ni. Ustazah, tapi ustazah faham lah kalau masuk dalam kelas time nahu memang saya tidak. Ustazah tak kata apa. Ustazah tak berani nak kata apa. Sebab saya walaupun misai janggut tak ada lagi. Saya tak apalah, biar dia tidak. Macam tu lah. Sebab saya apa kegunaan ni? Kegunaan nahu ni pergi ke pondok tahu. Kata orang penting semua, tapi waktu baca tok guru tanya, hak kawan-kawan kita jawab. Oh ini fa'il. Macam mana dia boleh tahu tu fa'il? Kan? Fa'il pula marfu'. Marfu' pula dah. Apa benda ni? Mengaji jurumiah mengaji tapi tak tahu apa dia tujuan. Sampailah saya ke Mesir. Di Mesir ada doa pertama yang saya doa waktu ketika mula hadir ke majlis Syekh Imam Ifat. Baru tahu kata awak yang tak faham semua ni. Bila sebab Syekh Imam suka main nahu. Ni maf'ul. Penting nahu ni duk syarah. Tak boleh duk. Kalau tidak baca kitab. Kita duk ingat baca kitab, buka kamus, kira clear dah. Buka kitab, baca kamus. Buka kitab lagi, buka kamus. Kata, kira kemah. Macam tu ni, budak-budak tu buat dah ni. Duk 4-5 tahun, lepas tu duk kapiak orang semua tu. Lepas tu duk tengok ruak jawi nak kena tutup. Semua hal geng macam tu. Kelas nahu tak pi, apa pun tak pi. Lain kali baca buku, buka ni. Mazayani, Intima'il Islam. Tu ya buku dia. Mazayani, lepas tu apa dia? Bahtera Penyelamat. Semualah kali baca hak terjemahan. Dia sonok yang tu. Jadi saya ni duk tengok macam mana nak buat ni. Doa kepada Allah Ta'ala. Pergi ke maqam Imam Syafi'i duk doa. Akhirnya jumpa ada seorang ni beritahu kata kalau nak mengaji nahu ada satu cara. Ada nahu seliau dia panggil. Nahu seliau ni yang Tok Guru Haji Ali Seliau di Negeri Sembilan. Dia asaskan nahu tu. Bukan dia asaskan, dia buat teknik macam mana nak mengaji nahu tu. Betulan ada seorang guru di Mesir tu, ada ustaz dia panggil Ustaz Rosni. Ustaz Rosni meninggal dah. Dia duduk di Mekah 8 tahun. Kemudian dia mai ke Mesir. Waktu tu pun umur dia dah 40 lebih dah. Masa duduk di Mesir. Tapi dia orang muda. Dia tak kahwin waktu tu. Umur 40 tak kahwin ni. Saya pergi jumpa dia di Abidin. Dekat apa ni, orang panggil apa, Abidin dekat dengan opera. Dekat apa, ujung Kahirah lah sikit. Dekat Giza tu. Dia duduk situ rumah Johor lama. Dulu rumah Abidin ni rumah lama Johor lah. Orang Johor lama-lama semua duduk situ. Hatta mufti, bekas mufti Datuk Noh Gadut pun duduk situ dulu. Ni rumah warisan dia panggil. Dan dia pun tak boleh keluar. Sebab rumah tu ada isu masalah nama apa tau. Betul kalau keluar tak ada orang dalam rumah, Arab mai duduk, habis. Arab duduk tunggu orang keluar. Kalau keluar tak ada orang, lepas tu depa tak boleh keluar seorang. Kalau kata keluar, depa duduk 7 orang. Kalau keluar 6 orang, seorang mesti dalam rumah. Depa sampai jaga macam tu. Takut lagi keluar semua. Arab mai duduk je dalam rumah tu, tak barang. Dia kata, tak, mana ada nama rumah ni. Rumah ni rumah saya. Mampu hebat. Jadi kena paksa jaga macam tu. Jadi saya pergi tiap-tiap minggu ke rumah dia. Minta izin dengan dia, kata saya nak baca kitab ni Nahu Seliau. Dan dia photostat sendiri kitab dia. Rupanya nak murid Syekh Ali Seliau ni, Tok Guru Haji Ali Seliau ni, dia akan buat kitab dia sendiri. Yang keluar tu dia akan buat kitab dia sendiri. Kebanyakan dia pun tulis tangan sendiri. Tulis tangan. Tapi yang Ustaz Rosni ni dia moden sikit, dia tulis guna komputer. Dan sayangnya kitab tu hilang. Ada orang pinjam tu, jangan bagi pinjam kitab orang. Aduh, saya ni cukup serik dah berapa kali dah kitab hilang. Kutubuna Kabanatina kena tulis dekat ni. Maktabah tadi saya akan tulis nanti. Kutubuna Kabanatina. Kitab kita ni seperti anak perempuan kita. Mana boleh bagi pinjam kat orang anak perempuan. Jadi kena tak. Tapi saya ada mazhab lain lah. Saya kira dalam kitab ni ada mazhab ni. Mazhab pinjam kitab kita tengok ni. Ada bab kitab, bab pinjam kitab. Jadi saya pergi mengaji tiap-tiap minggu hatta sampai tengah periksa pun. Imtihan
Kalau 3 jam imtihan, saya akan periksa sejam 2 jam lagi pergi lari pergi rumah. Ustaz Rusni dah dekat dah dengan Azhar, nak pergi ke Abidin tu. Jadi saya pergi ke rumah dia, mengaji Nahu. Alhamdulillah, berkat pengajian dengan Nahu Seliau tu, saya baca tak habis kitab tu, baru setengah kitab, tapi dah boleh baca kitab. Tu yang saya rasa seronok waktu tu, bila rupanya ni tujuan Nahunya. Lepas tu baru mengaji dengan Masyayikh Arab. Lepas saya mengaji Nahu Seliau tu, baru saya mengaji dengan Syekh Ali Soleh, baru nampak. Baru mengaji dengan Syekh Hasan Osman, baru nampak apa kegunaan Nahu ni. Dan baru rasa menyesal waktu duduk di sekolah dulu, awak tak erti. Sampai ada masa duduk di sekolah dulu, adik-adik tanya, ni macam mana nak baca ni? Panggil abang kan, dulu sekolah abang. Ni nak baca macam mana ni? Apa dia? At-taibuna minaz zambi kaman la zambalah. Itu pun tak erti. Kenapa baca at-taibuna minaz zambi kaman la zambalah? Kan? Lepas tu apa dia? Ada satu perkataan, saya tak tahu nak tak erti nak i'rab kataan tadi. Dan tak tahu kenapa dia jadi rafa', kenapa hak ni tiba-tiba jadi mansub. Habis hak tu pun tak tahu. Jadi saya ni boleh Nahu, boleh saraf bukan di Malaysia, di Mesir. Di Mesir, dan kemudian dengan cara yang pertama dulu, cara Tariq Seliau. Saya ambil manfaat dengan Tariq Seliau. Dan kemudian baru mengaji kitab-kitab Arab yang lain. Dan akhirnya jumpa dengan Maulana Syekh Ali Soleh. Tu pun selepas 6 tahun saya duduk di Mesir, Syekh Ahmad Mamduh susun saya dengan Syekh Ali Soleh tahun 2010. 2010 saya duduk dengan Syekh Ali Soleh. Mula Syekh Ahmad telefon Syekh Ali Soleh, bagi tahu, kata tolong terima ni Muhammad Nazrul pergi mengaji di rumah. Rupanya Syekh Ali Soleh ada pengajian di rumah dia. Rumah dia ada pondok dah. Tiap-tiap waktu dia susun waktu je untuk pergi mengaji di rumah dia. Jadi mula tahun 2010 saya pergi ke rumah Syekh Ali Soleh mengaji kitab Tuhfatus Saniyah. Mengaji seorang-seorang. Tak seorang-seorang. Waktu saya ajak kawan saya nama Ustaz Zubair, dia pergi sekali. Kemudian dia tak pergi, saya pergi seorang-seorang lah. Seorang-seorang sampailah habis Tuhfatus Saniyah 4 kali kot saya baca Tuhfatus Saniyah dengan Syekh. 4 kali Tuhfatus Saniyah. Kemudian Tanqih Az-Zahriyah baca sekali. Kemudian Qatrun Nada sekali. Kemudian Syuzuruz Zahab. Kemudian Miftahul I'rab. Kemudian kitab panggil apa? Kitab Saraf. Banyak lagi kitab Saraf. Ada 2-3 kitab Saraf. Kemudian Balaghah banyak. Kemudian sampai Syuzuruz Zahab naik kepada Ibnu Aqil. Ibnu Aqil lama. 3 tahun, 4 tahun saya mengaji dengan beliau. Ibnu Aqil sampai khatam. Kemudian baca Mulhatul I'rab, karangan Imam Hariri, karangan Al-Imam Hadrami Bahraq. Jadi ada dekat hampir 30 buah kitab saya khatam dengan Syekh Ali Soleh selama 10 tahun. Yang tu kelas yang tidak berhenti. Jadi ada sekali saya tak dibenarkan mai ke kelas Syekh Ali Soleh sebab Syekh berasa hati dengan saya. Saya tak pernah cerita sebab apa saya pernah cerita kat orang tertentu lah. Sebab apa yang saya tak dibenarkan. Syekh Ali Soleh ni kalau dia tak mau orang tu mai rumah dia, dia ada cara dia. Dia bukan halau. Tapi ada gaya dia akan buat menyebabkan orang tu tak boleh mai rumah dia dah. Dan saya tak perasan. Saya pergi rumah dia. Syekh Ali Soleh ni tak minta duit orang dia. Orang dia tak akan minta duit ke anak murid. Tapi kalau nak bagi duit dekat dia, jangan melekehkan dia. Tu syarat dia. Dia tak minta duit. Kalau anak murid tu tak ada duit, habaq kat Syekh kata saya tak ada duit dia. Syekh kata tak apa. Tapi kalau ada duit, tiba-tiba pergi bagi, nampak bagi lekeh ke dia, yang tu dia silap banyak. Saya ni ketika anak kepada Syekh, ni sejarah hidup lah ni. Ketika anak kepada Syekh Habib Omar Jilani, Habib Omar Jilani Makkah. Anak dia Syed Hamid ni kawan saya. Dia mai ke Mesir. Jadi dia minta Syekh Ahmad tolong susun pengajian dekat dia sebab Syekh Ahmad baik dengan Habib Omar Jilani. Lepas tu saya waktu pergi ke Mekah dengan Habib Omar, dengan Syekh Ahmad, kami pergi cari hotel sendiri. Hotel RM100 semalam. Ustaz Husaini lah cari duit bagi saya dengan Syekh Ahmad pergi ke Mekah waktu tu. Saya minta kat Ustaz Husaini kalau ada sumbangan apa-apa untuk saya dengan Syekh Ahmad pergi mengaji di Mekah. Syekh Ahmad pun nak pergi mengaji. Kami duduk sana 2 minggu. Jadi saya pergi tu, akhirnya kami 2 orang cari hotel.
ada motel kecil je. Satu bilik boleh duduk 5 orang, tapi kami duduk 2 orang. Satu malam RM100. Jadi saya kata okey lah ni, bilik ni okey lah. Lepas dah lebih kurang seminggu lebih duduk di hotel tu, pergi ke majlis Habib Omar Jilani. Habib Omar Jilani tengok, dia kata takkan duduk di hotel tu, tak boleh. Dia tahan Mustasyar Maulana Syekh Ali. Dia kata Syekh Ahmad Mustasyar Syekh Ali, maksudnya Mustasyar Mufti Mesir. Takkan penasihat mufti duduk di hotel RM100, dia kata. Kata mai aku kira dekat. Dia kata kita duduk di Burj Zamzam ni, hotel 5 bintang, hak tepi Masjidil Haram, ke guling-guling sampai Masjidil Haram. Kata Syekh tengok saya macam mana. Saya kata terpulang kat Syekh. Saya sonok bila. Syok kan. Lepas tu Syekh kata, kalau kita duduk di sana, ya dekat dengan Masjidil Haram tapi jauh dengan rumah Syekh. Jauh dengan rumah Syekh Ahmad Ruqaimi. Rumah Syekh Ahmad Ruqaimi dekat dengan hotel kami duduk tu, boleh jalan kaki sampai. Kalau duduk di Masjidil Haram, kita nak kena naik teksi, nak kena pakai duit juga. Lepas tu dia kata, duit kita tu lebih baik kita gunakan tempat lain. Baik beli kitab, ataupun kita tangguh untuk perjalanan kita yang akan datang. Dia kata, Syekh fikir macam tu. Saya kata terpulang kat Syekh. Saya kata tak apalah. Tadi saya pun beritahu kat Syekh Habib Omar Jalani, kata tak perlulah, kita duduk kat tempat tu juga. Ya, khona'ah betul lah. Dah lah hotel, tandah bilik ayak kena share. Dan bilik ayak tu kat luar. Hotel kami duduk tu bukan bilik ayak tu dalam bilik. Habis tak apalah. Jadi bila dah baik dengan Habib Omar Jalani, memang dah lama dah baik, Habib Omar Jalani hantar anak dia main duduk Mesir dalam lebih kurang 6 bulan untuk disusun pengajian. Jadi Syekh Ahmad susun dengan Syekh Ali Soleh. Jadi Syekh Ahmad minta saya pergi sekali dengan dia. Kata kamu pergi sekali. Waktu tu pengajian Qatrun Nada. Saya waktu tu memang duit tak pernah ada. Sungguh. Duit memang tak pernah ada. Jadi bila pergi mengaji dengan Syekh Ali Soleh, dah seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali kelas. Jadi Syekh dah janji, dia bagi tahu kat saya, kalau pergi jumpa dengan Syekh Ali Soleh, kamu kena bagi 25 genih sekali dars. 25 genih. 25 genih tu kira waktu tu dalam RM10. Sekali dars RM10. Tapi saya ni punya nak kira duit ni. Saya kata dah 3 kali. Kalau 3 kali dah RM65. 65 genih nak bawa keluar. Hai, teruk juga duit bulan-bulan tu. Saya duk fikir macam tu. Jadi saya pergi potong 65, jadi daripada patutnya bagi 25, saya bagi RM10. 10 genih. Sebab saya duk fikir saya ni dengan Hamid. Jadi mungkin lebih lah. Syekh dia tak nampak. Dia tak apa nak nampak sangat. Kalau bagi duit kat Syekh bukan duk tengok duit. Nah, tapi Syekh rasa duit ni berapa ringgit. Tahu hak ni 10 ke, hak ni berapa ringgit ke. Jadi saya ni waktu pi tu, saya pun bagi duit kat Syekh 10 genih. Lepas habis Qatrun Nada tu, baca sikit, saya pun bagi. Lepas bagi, kemudian Syekh pun tak apalah. Syekh pun nampak kat dia. Syekh kata kat saya, ada nombor telefon Ahmad ada tak? Saya panggil Ahmad kat Syekh Ahmad. Ada nombor telefon Ahmad? Saya kata kat dia. Saya kata, ada. Tolong tulis tak? Tolong tulis nombor ni besar-besar sikit. Dekat atas. Ada saya ada buku dia. Jadi pun saya tulis lah nama Syekh Ahmad. Tulis nombor telefon Syekh Ahmad. Lepas tu Syekh sebut kat saya, lepas ni Muhammad, kamu tak payah mai ikut kelas yang akan datang, dia kata. Sebab kelas akan datang ni tinggi sikit, kamu tak sesuai, dia kata kelas. So, saya tak tahu rupanya tu dah hajar. Syekh dah halang saya mai dah, saya tak pergi mai sebenarnya. Saya tak tahu, saya balik malam tu Syekh Ahmad telefon saya. Dia kata, Muhammad, kamu buat apa kat Syekh Ali Soleh? Saya buat apa? Saya tak buat apa mana? Kamu janji nak bagi berapa kat Syekh Ali Soleh? Kamu janji kat aku nak bagi 25 genih. Kamu bagi apa kat Syekh? Dia bagi 10. 10 orang bagi ada, dia kata. Kan aku dah bagi tahu, dia kata. Syekh Ali Soleh ni dia jangan hina dia dengan duit tu. Kalau kamu nak bagi, bagi. Kalau kamu tak ada duit, bagi tahu tak ada duit. Bukan bagi macam tu, dia kata. Kan aku dah habaq, dia kata, tengok. Sekarang dia tak mau dah jumpa kamu, dia kata. Dia marah betul kat kamu. Kamu seolah menghina ilmu dia. Saya ni rasa nak demam malam tu. Demam sungguh. Pening kepala ni. Allah, awak yang buat macam ni. Dia kata, Syekh Ali memang tak mau jumpa hang dah. Minta maaf, dia kata. Dia tak mau jumpa hang. Tapi tak apa. Dia kata, sabar sat, dia kata. Hang jangan telefon dia langsung. Lah ni dia memarah tu sungguh kat hang, dia kata. Tapi hari jumpa dia tak marah pun. Kisah. Dia cukup marah dekat hang, dia kata. Jangan telefon dia langsung. Kalau telefon dia lagi memburukkan keadaan, dia kata. Dan ni biar aku yang uruskan. Alhamdulillah tak sampai seminggu. Saya semua hidup tak senang seminggu tu. Syekh Ali Soleh murka. Bahaya Syekh Ali Soleh murka.
Takut bodoh nahu terus lepas tu. Jadi saya pun tak senang duduk macam mana nak buat ni. Selepas seminggu Syekh telefon. Syekh Ahmad telefon saya. Syekh Ahmad kata, "Abshir ya Muhammad, abshir." Syekh Ali terima balik hang jadi anak murid. Dia kata, "Ni hang ni anta mahzuz," dia kata. "Anta mahzuz. Hang ni keuntungan banyak ni," dia kata. "Hang tahu tak," dia kata, "ada orang yang dia peringkat syekh pada hang." Ada seorang syekh saya ni. Saya mengaji mantik dengan syekh tu. Duduk di Syubra. Dia kata, "Dia ni mengajak hang mantik tu ni. Syekh ni dah berapa kali dah aku duk perkira nak main mengaji dengan Syekh Ali Soleh. Dia tak pernah terima. Tak mau. Syekh Ali Soleh tak mau. Kalau kata nak main mengaji dia tak mau." Dia kata, "Hang ni dah lah buat masalah dengan Syekh." Lepas tu bila aku pujuk-pujuk Syekh ni dalam seminggu ni, dia terima balik hang, dia kata. "Anta mahzuz," dia kata. "Hang beruntung ni," dia kata. "Jadi jangan buat lagi benda hang yang buat tu ni. Jangan buat balik benda tu." Saya pun kata terima kasih banyak Syekh. Syekh Ahmad lah yang jadi penyambung balik ni. Tak tahu lah Syekh Ahmad puji apa, tak tahu lah kat Syekh Ali Soleh tu. Tapi Syekh Ahmad pernah sebut kat saya, dia kata dia sebut kat Syekh Ali Soleh. Dia kata, aku sebut kat Syekh Ali Soleh, dia kata, "Hang tak kenal Muhammad ni. Kalau hang kenal dia, hang sayang kat dia nanti." Cara tu. Ada Syekh Ahmad sebut kat saya, kata, "Kalau hang kenal dia, hang akan sayang dekat dia." Dia tersilap tersilap. Nah, Syekh Ahmad pergi habaq kot saya tak ada duit apa semua kali kan. Dia silap. Lepas ni dia tak akan buat dah benda tu. Kemudian Syekh Ahmad yang duk kira balik selama seminggu tu, telefon Syekh, pergi jumpa dengan Syekh. Sebab Syekh pun ada kelas dengan Syekh Ali Soleh juga. Sampai dia terima. Dia apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya terima balik masuk kelas. Tapi lepas hari tu saya tak bagi lagi 25 dah. Saya bagi 50 tu. Mulai hari tu. Duit tak ada pun bagi juga 50. Dan Syekh Ahmad pernah sebut kat saya, dia kata Syekh Ali Soleh ni kalau sebut pasal hang, dia kata, "Oh, dia memang cukup seronok." Lepas tu pula kalau hang balik pun dia kata waktu dah ada dah kat hang. Hatta saya balik 4 bulan pun, 3 bulan kan, waktu dah ada dah. Dia kata dah, tarik. Dan bila-bila masa saya mai ke Mesir, saya telefon dia. Saya akan terus tarik waktu. Bila nak main rumah dia. Macam tu. Ada 2 kali peristiwa saya tak boleh pergi mengaji dengan Syekh Ali Soleh. Ada 2 kali. Ada sekali lagi waktu ketika saya majlis samak Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Muwatta Imam Malik dengan Syama'il. 2 minggu saya dengan Syekh Ahmad, dengan Syekh Muawad Mangkush, dengan 2 orang teman kami daripada Mesir, mengaji dengan Syekh Abdul Wakil Hashimi di Mesir. Syekh Abdul Wakil kami panggil daripada Mekah, main duduk di Mesir. Kami 5 orang lah, saya, Syekh Ahmad, Syekh Muawad Mangkush, lepas tu ada 2 orang Mesir. Mengaji dengan Syekh Abdul Wakil, baca 4 kitab ke 5 kitab. Khatam lah semua sekali. Muwatta khatam, Sunan Tirmizi khatam, Sunan Ibnu Majah khatam. Jadi saya Kutubus Sittah ni ada dalam 2 kitab lagi kot, 3 kitab lagi tak dengar. Hak lain ni semua dengar lah. Kemudian saya tak boleh hadir kelas Syekh Ali Soleh lebih kurang 2 minggu. Saya dah maklum kat Syekh Ali Soleh saya ada urusan. Kemudian Syekh Ali Soleh berasa hati. Dan lebih kurang dalam 4 ke 5 bulan Syekh tak mau kelas dengan saya. Saya mai kat Syekh ke Masjid Azhar. Bila sembang pun Syekh lain. Dia tak sama macam selalu. Selalunya kalau mai tu Zaki akan pergi jumpa dengan Syekh Ali Soleh. Syekh Ali Soleh tanya, "Mana Syekh Muhammad?" Saya akan pergi ke depan jumpa Syekh Ali Soleh. Bawa. Dia akan suruh pegang tangan dia jalan sampai ke depan Masjid Azhar. Biasanya macam tu. Tapi mulai waktu tu selepas daripada peristiwa tu, dia tak mau dah macam tu. Tak ada anak dia ada. Saya tahu lah tu dia berasa hati tu kenal lama dah. Kita dah duduk dekat dia dekat 10 tahun dah. Jadi tahulah tu dia bebai tu. Lepas tu dia tak mau, kelas dia sibuk. Dia selalu kata sibuk. Dia tak pernah sebut itu kat saya. Dia kata dia sibuk, dia kata. Masa aku banyak. Dia kata tak ada masa Muhammad. Nantilah ada masa kita buat balik. Terus satu hari saya pergi kat dia, saya bagi duit dekat dia. Nak bagi duit, bagi hadiah dekat dia. Bukan, duit bukan masalah dia. Duit bukan masalah dia. Tak mau langsung. Lepas tu saya kata, saya mai daripada Malaysia. Waktu saya balik Malaysia, saya nak mai. Saya bawa hadiah dekat dia. Saya kata, saya ada bawa hadiah dekat Syekh ni. Tak, saya tak mau hadiah. Tak nampak sangat dia nak marah tu. Bila satu hari apa dia saya buat tau, yang menyebabkan laki Syekh tanya, "Bila nak main rumah aku?" Tu ada satu hari tu dia sebut, peluang besar. "Bila nak main rumah aku?" Dia kata, "Mainlah rumah aku." Bila sebut nak main rumah tu, waktu tak boleh tinggal. Terus saya pergi rumah Syekh. Rupanya Syekh dah tunggu ingat nak baca kitab. Tak, saya pergi tak baca kitab. Saya pergi sat dalam 10-15 minit saya pergi. Dia pergi duduk tu, Syekh, saya main ni nak lawat Syekh je kata. Saya main lawat Syekh je. Tak bawa kitab dia kata. Tak, saya nak lawat Syekh kata, bukan nak baca kitab. Lawat Syekh tu sembang, tanya khabar Syekh apa semua kali.
Saya pergi dengan Zaki tak silap. Pergi tu sembang, tanya khabar apa semua. Lepas tu terus saya kata, bila nak main lagi? Lepas tu baru tanya, hari apa Syekh kosong? Lepas tu baru balik. Tapi tu selepas berapa bulan, 5 bulan lebih kurang. Syekh tak mau terima saya. Lepas tu terima balik. Lepas tu politik dengan Syekh ni kena erti. Jangan bila Syekh larang kita, marah kita terus putus dengan Syekh. Tu tak cerdik orang ni. Syekh ni dia marah dalam hati dia ada sayang juga. Tapi kalau anak murid cerdik, baru erti. Ni dah anak murid bodoh. Tok guru marah terus takut. Cuba mai tengok. Mai lawak tok guru tu. Ni duk telefon lagi nak marah. Dah lah hang ada masalah dengan aku, betul hang je duk telefonnya. Dari satu lagi telefon pun tak. Ada masalah. Mai tengok lawak tok guru, tanya khabar. Pok mai hadiah ke kalau kata ni lah bukan. Tok guru kan harap benda tu pun, dia harap tu anak murid tu mai kat dia tu, hak tu je. Dan politik dia berjaya lah. Tu panggil politik kotor dia panggil. Dengan tok guru dia kena ada politik dia. Saya ni banyak pengalaman dengan masyayikh. Ada masyayikh yang berasa hati dengan kita. Cara dia macam tu lah. Berasa hati bukan sebab kita kurang ajak dengan dia. Kadang-kadang ada benda yang setiap orang ni dia ada kelemahan dia. Yang dia tak suka benda tu, kita pergi buat benda tu. Yang tu jangan kita buat. Lu kena perhati elok-elok. Kena perhati elok-elok yang guru kita suka apa, guru kita tak suka apa. Kita tengok muka tok guru, jangan duk tengok tang lain. Tengok muka tok guru tu, dia suka ke tak waktu tu. Dia tak suka ke macam mana. Sampai kita reti kenal guru kita tadi. Ini cerita pengalaman saya lah. Ni saya tak pernah cerita ni. Ni cerita kat sini. Dan ni pun tak ada rakaman ni. Cerita ni saya simpan. Dan orang tak pernah tahu sebab apa yang Syekh Hadi Soleh pernah hajar saya. Pernah tak bagi saya mai kelas. Sebab apa dia tak bagi mai kelas. Saya tak pernah cerita detail macam ni. Ni kan detail ni di sini. Nanti insya-Allah kalau Syekh Hadi Soleh pun banyak kali duk tanya bila pasport aku boleh main Malaysia ke Muhammad? Saja tanya. Pasport aku ni boleh pergi ke Malaysia ke? Oh boleh je. Cuma saya ni tak ada tempat yang saya nak boleh panggil Syekh Hadi Soleh. Syekh Hadi Soleh kalau dia main kena baca kitab. Jadi bila ada zawiyah nanti saya doa moga umur panjang Syekh panjang umur, Syekh akan main sini nanti insya-Allah. Baca kitab Nahu dengan Syekh semua sekali. Insya-Allah. Baik. Kemudian sebut sini penuhkan masamu dengan penghasilan, mutalaah, juga banyakkan hafazan. Sebab apa yang tiba-tiba keluar bahasa yang soleh tu? Taman orang tiba-tiba keluar contoh tu. Tak tahu tu. Tang Nahu. Macam mana boleh pergi tang Nahu tu? Nahu Seliau. Taman orang boleh keluar ni. Tak jumpa dia punya puja. Orang cerita macam tu lah. Orang betul-betul. Itu pilar lagi kali Syekh Soleh. Baik. Hafazlah matan yang penting wahai teman, yang menghafaz pasti nanti ke hadapan. Jadi ini disebut man hafidha hujjatun liman lam yahfaz. Siapa yang hafal, dia akan jadi hujah kepada yang tidak menghafal. Dia akan jadi ketua. Jadi hafazlah matan yang penting yang ditetapkan oleh guru. Kalau kata kita ada himmah aliyah, kita mampu untuk tambahkan lagi hafalan matan kita, silakan. Lepas tu masa panjang ni waktu balik cuti ni, pandemik ni, kita tak ada apa urusan. Ambil masa kita pagi-pagi duduk sekejap. Ditambah masa kalau kata ada yang berniat nanti nak masuk zawiyah. Contoh, kata bulan 5 nanti nak masuk zawiyah. Ustaz kata nak masuk zawiyah. Ustaz dah beritahu kata kena hafal alfiyah. Kena hafal apa ni zubat. Saya nak kena hafal awal kot dia kata. Ada masa lebih kurang ni baru bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi 9 bulan. Kalau habis alfiyah dia kata habis dah. InsyaAllah. Jadi tinggal satu lagi matan je. Itu matan zubat contohnya. Kalau dia hafal zubat dulu, alfiyah nanti akan datang. Contoh kan, kalau dia hafal sehari 5 bait, lepas tu mengulang. Kurang-kurang kalau dapat 500 bait pun dah besar dah banyak. Kalau dia berniat nanti nak mai kata contohnya. Contoh dia kata saya nak pergi ke tempat ni, saya nak kena hafal matan sekian-sekian. Ataupun saya kata tak apalah, zubat dengan alfiyah tu saya hafal nanti di pondok, di tempat pengajian. Sekarang ni saya nak hafal matan kecil-kecil dulu sebagai latihan hafalan. Nak tengok boleh hafal ke tidak. Hafal dulu apa ni jurumiyah. Try tengok jurumiyah. Saya hafal jurumiyah 9 hari di pondok dulu. 9 hari. Boleh je kan hafal. Kemudian hafal apa ni Baiquni 32 baitnya. Kalau sehari 1 bait sebulan habis. Takkan teruk dengan aku 1 bait sehari. Kalau sehari 5 bait, 6 hari khatam. 30 bait. 31 bait, 32 bait. Kan? Kemudian hafal sulam kata. Saya nak hafal sulam, saya nak hafal ini, saya nak hafal ini. Sebelum
pergi ke tempat pengajian kita hadir tadi. Tu himmah aliyah. Lepas tu dia dah ada hafalan dia. Kan? Itu secara ni. InsyaAllah. Baik. Jadi, kurangkanlah makanan juga minuman. Ini sebab utama menjadi bosan. Jadi, orang yang menuntut ilmu ni dia kena kurang makan. Karena banyak makan menyebabkan orang tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan banyak minum. Bila banyak minum akan menyebabkan dia banyak masuk ke tandas. Dan dia akan menyebabkan banyak mengantuk pada waktu tersebut. Mengantuk ni sebabkan kerana makan yang banyak. Boleh? Jadi kalau kurangkan makan, kurangkan minum, maka ni sebab utama. Kerana apa? Kerana kedua-dua perkara tersebut sebab utama kepada bosan. Ya? Yang dipuji pada banyak minum makan bukan yang berakal, hanyalah ternakan. Kerana yang dipuji pada banyak makan ni bukan orang. Nah, natang orang puji kalau makan banyak. Kambing makan banyak tu, oh bagusnya makan banyak. So, nak sembelih lepas ni. Nah, hak tu yang orang puji. Tapi orang kalau makan banyak orang tak puji. Sebab tu dalam kitab Simtul Iqyan ataupun dalam kitab apa ni, Bughyatu apa ni? Al-Ikhwan, betul Ikhwan. Apa ni kitab asal ni Bughyah kan? Bugyatul Ikhwan. Tak di Sebian tu, karangan Imam Ramli tu. Dalam kitab apa ni Imam Ramli sebut dalam matan dia kata kalau kita tengok anak kita, kalau kita tengok ada seorang budak yang kuat makan, kita kena cerita ke anak kita jangan makan macam tu. Dan kalau kita tengok seorang anak kecil yang tidak makan terlalu banyak macam tu, maka kena bagi tahu ke anak kita ni kena tiru macam dia, makan tak banyak. Bukan tak bagi makan. Jadi kadang-kadang kita tengok budak-budak kalau dia gemuk tu syok tengok. Syok nak guti. Syok nak gomoy dengan dia sebab badan dia kan gempai elok kan. Kita syok tengok. Sebenarnya tu tak terpuji sebenarnya. Sebab jadi obes. Budak jadi obesity waktu kecil lagi orang nak puji. Sebab dia punya, kalau orang ada 2 yang ketak, dia sampai 7 ketak. Jadi tu tak terpuji sebenarnya. Hatta kepada kanak-kanak sekalipun. Tak lagi kalau orang dewasa lagi lah. Itu tak terpuji. Malah patutnya tu dikeji. Sebab yang dipuji pada makan banyak ni hanya binatang saja. Binatang ya kita. Lembu makan banyak kita puji. Seronok sebab nak sembelih lepas ni. Orang tak boleh nak sembelih. Kalau gemuk menyusahkan orang kan. Baju pun jadi sempit. Nak kena ni sampai ni padat. Allah, letih. Jadi bila dah mula sakit, waktu tu baru nak cari jalan. Habis dah, selesai. Dah sakit dah. Sebab tu waktu sebelum sakit tu, waktu tu kena jaga. Tapi kurus sangat pun tak tentu juga. Ada orang kata dia kurus dia sihat, dah tak tentu. Kerana kurus pun penyakit juga. Penting jaga kesihatan tu ya. Kan? Sebab penting modal utama modal utama bagi penuntut ilmu pada kesihatan dia. Ya. Kesihatan tu yang paling utama sikit, sebab kalau sakit saja nak mengaji macam mana? Dia kena sihat. Tu makanan kena yang sihat-sihat. Ni tiap-tiap hari nasi. Lepas nasi pula dengan sotong. Tiap-tiap hari royal. Tu dia. Tiap hari nasi royal. Makan semua nak sedap di lidah semua. Alah kali. Sakitnya di situ lah. Kan? Sakit dalam ni lagi banyak lah daripada hak makan. Apa ni, Allah makan sedap di lidah ni. Sebab tu, kita tengok makanan Rasulullah SAW, tengok macam mana Nabi makan. Hatta kata Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit ni doktor pakar bahagian perubatan. Dan dia pakar juga dalam perubatan Islam. Perubatan Islam ni bukan berubat jin ni, tak. Perubatan ni akak-akak kayu semua ni. Dan juga tahu macam mana, apa ni panggil Tibun Nabawi. Tibun Nabawi. Jadi bila dia ada rancangan khas dalam TV Hijrah pula lah. TV Iqra di Mesir. Jadi saya duk tengoklah TV tu. Dia punya ceramah dia. Dia sebutlah macam mana Nabi makan, apa makanan Nabi makan, sebab dia guna Tibun Nabawi. Dia kata dia pernah naik kapal terbang, dia kata duduk sebelah tentera Amerika. Dia sembang dengan tentera Amerika ni apa yang dia makan. Tentera Amerika makan apa? Dia kata sebab tengok tegak badan, besar, tinggi. Dia kata makanan kami pagi-pagi di camp, kami makan, dia kata apa ni, tepung Bali. Bukan tepung oat, tepung Bali. Tepung Bali bubuh dengan susu, dia kata. Kacau. Kemudian makan tu ya. Dia kata tu talbinah tu. Tu rupanya tu makanan Rasulullah SAW. Talbinah, Nabi kata ni makanan yang dibenci tapi bermanfaat. Memang dibenci pun, saya try dah masak sekali.
Saya beli tepung Bali, masak bubuh susu sikit, lepas tu bubuh lah sikit, apa ni, nak bagi ada rasa sikit, tak boleh garam, gula tak boleh, bubuh garam sikit. Kacau. Dia jadi macam, nak kata dodoi tak dodoi tu. Kan melekat juga lah. Bagi apa makan. Tak ada siapa lah. Kita pun tak habis. Buang gitu lepas tu. Sebenarnya tu makanan Nabi SAW. Dan tu makanan yang dimakan oleh tentera Amerika setiap pagi. Kalau buat di Zawiyah nanti makanan tu. Anak murid ikut makan, Tok Guru tak makan. Tok Guru kasih lemak. Tapi kalau makan yang macam tu, khair. Makanan baginda Nabi SAW. Dan tentera Amerika ambil. Maksud dia barat ambil benda makanan yang Rasulullah makan. Kita tinggal. Dan kita pun tak pernah dengar talbinah. Saya tengok ada satu syarikat tu keluarkan talbinah. Tu bukan talbinah tu. Dia buat dalam paket susu tu kan. Dia buat macam susu, lepas tu dia bancuh. Dia jadi macam dengan cracker oat tu. Dia kata tu talbinah. Tu kan talbinah. Talbinah bukan macam tu cara dia. Hak tu cara nak, dia bubuh nama talbinah tapi nak bagi laku lah dia punya produk lah tu. Dia habaq kata Nabi makan. Bukan macam tu. Buka lah YouTube tu dia talbinah. Tengok macam mana ada Arab tu, perempuan Arab tu dia masak talbinah. Dia kata ni makanan Nabi makan. Macam mana Nabi masak? Nabi lagi sakan masak guna ayaknya, bukan susu. Tepung tu bubuh susu, bubuh ayak. Kacau, makan. Oh, hak tu memang dibenci betul tu. Tak ada rasa apa. Tapi Saidina yang perempuan tu masak, dia bubuh susu, dia tak nak bagi sedap lagi, bubuh susu. Bubuh susu, bubuh tepung Bali. Tepung Bali ada ke di sini? Jual. Pernah tengok tepung Bali? Ada di pasar raya besar ada. Masa ada kot. Bukan tepung oat, tepung Bali. Sebab Nabi makan syair. Nabi tak makan oat, Nabi makan syair. Ada orang kata untuk kesihatan makan oat. Tak, sebenarnya yang lebih sihat Bali. Bali lebih sihat daripada makan oat. Sebab tu penuntut ilmu kena makan makanan sihat-sihat macam tu. Untuk apa? Untuk modal dia yang paling utama sekali. Sebab tu bersenam apa semua kena ada juga untuk ilmu. Pumping. Nah. Bertubuh dalam story kan. Nak abang ada pumping. Gelak. Ada nak buat ke? Dia orang tak nikah macam tu lah. Orang tak nikah dia orang panggil apa? Dia buang tabiat. Dia lepas nikah dia tak barah tu. Oh, ustaz lah antara orang yang meruntuhkan semangat saya ni. Dah tak runtuhkan. Kena bersenam. Tak kira lah bulan story ke tak bulan story ke tak apalah. Yang penting bersenam lah. Janganlah bulan story saja 4 saat lepas tu tak buat. Buat yang penuh lah kan. Buat sungguh-sungguh lah. Kena bersenam, kena ada juga. Nanti insya-Allah di sini pun kita kena ada benda-benda yang macam tu. Zaman Nabi dulu kita orang zaman lah ni main bola, main apa semua kali kan. Tapi kita tinggal yang senaman zaman Rasulullah. Rasulullah dulu main pedang kan, memanah, berkuda. Itu kita tinggalkan. Itu senaman yang besar sebenarnya tu, sebab senaman yang boleh bawa kita kepada jihad sebenarnya. Yang nak bawa kita semangat dengan jihad. Silat, taekwondo lah, ya, boxing, cara tu. Ya. Tu kena ada benda-benda macam tu. Buat pertandingan kuda ke. Cara macam nak belah kuda kot ni. Kena ada insya-Allah. Baik. Apa yang paling penting kali tu mengapai tu, baca kitab tu. Hak yang berkuda, memanah apa semua tu sampingan. Saya kira buat pondok memanah pula. Pondok dia macam mengeluarkan pemanah-pemanah ya. Tu baik dia buat pondok kan. Baik, kurangkanlah makanan juga minuman. Ini sebab utama menjadi bosan. Yang dipuji pada banyak minum makan, bukan yang berakal hanyalah ternakan. Berpadalah dalam segenap urusan, itutah pesanan sebaik utusan. Jadi, berpada dengan apa-apa saja urusan kita. Makan, minum, apa saja urusan kita berpada-pada. Maksudnya, khairul umur awsatuha. Jangan berlebihan. Maka pada waktu tersebut, kita akan terpuji. Dia jadi yang terbaik. Maka itulah pesanan sebaik utusan, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa nak? Tu di sini disebut kata
an yaqna' min al-quti bima tayassara wa in kana yasira. Nampak tak? Jadi cukup dengan apa yang ada. Bagi penuntut ilmu ni, bagi apa yang ada saja cukup dah. Wa min al-libasi bima satara mithlahu wa in kana khaliqa. Jadi kalau baju bagi sekadar yang tutup aurat kita, alhamdulillah khair. Itu orang dulu kan. Fa bis sabri ala dhiqil 'aishi yanalu sa'atal ilmi. Susah dalam menuntut ilmu ni akan mendapatkan keluasan dalam ilmu. Karena sebab tu ulama sebahagian kata antara kaya dengan ilmu tak akan bergabung sekali. Tak boleh gabung. Kerana orang kaya ni dia akan fikir tentang kekayaan dia nanti. Apa ni? Nadir. Orang yang kaya dan gabung dengan ilmu. Nadir. Maulana Syekh Ali ni orang kaya. Syekh Ali ni ayah dia, waktu dia mengaji dulu, zaman dia dulu, ayah dia bagi sebulan 50 pound. Maksud 50 pound tu sebenarnya zaman tu boleh bayar sewa. Sewa rumah waktu tu pun satu bulan 3 pound. Bayangkan. Sewa rumah. Mai kok mana bula ni? Sewa rumah. Waktu tu di Mesir 3 pound ya. 3 pound kalau 10 bulan baru 30. Syekh Ali, ayah dia bagi sebulan 50. Mula-mula 30. Kemudian naik jadi 20 lagi. Sebab dia beli kitab. Dia kata bila ayah dia bagi 30 pound tu, dia beli kitab. Tu ayah dia tanya, apa dia ni guna duit untuk buat apa? Dia kata beli kitab. Semua. Lagi ayah dia seronok, bagi tambah lagi 20. Lagi dia kata 50 beli kitab. Ayah dia nak suruh tambah, okey 30 beli kitab, okey khair. 20 ni buatlah beli makan, baju ke, kalau nak pakai apa semua, guna 20 ni. Tak, rupanya Syekh Ali kata 50 semua beli kitab. Tu dia punya himmah dia waktu tu ketika nak baca kitab. Antara kitab yang dia mula beli, kata dia beli kitab Tajul Arus. Kitab Imam Fairuz Abadi. Berapa jilid tu? Beli. Dan dia baca kitab tu. Masa mula-mula talak dia, kata dia. Kitab Tajul Arus ada dalam bilik. Ada lebih kurang dalam 12 jilid kitab ni. Cetakan lama tu. Bukan Tajul Arus ni, Imam Ibn Atha'illah. Syekh dia ingat nak beli kitab ni. Hati saya ingat tu. Syekh dia ingat dia nak beli kitab ni, Tajul Arus ni. Tengok dia pergi jumpa Tajul Arus, dia kata, ni banyak sangat ni, beli kat tu. Dia kata, lah, ni kitab lurah rupanya. Dan bila baca tu, banyak fawaid dalam tu. Imam Fairuz Abadi. Jadi, apa ni, Fairuz Abadi kitab Qamus tu. Tajul Arus kitab Imam Zabidi. Syarah kepada Al-Qamus. Tu apa ni, Syekh Ali Jumaah. Dia punya kaya dia guna untuk ilmu. Betul-betul. Sampai sekarang Syekh Ali dia ada 8 syaqqah maktabah. 8 syaqqah. Imarah tu, satu imarah ada berapa tingkat. Dia kata semua tingkat tu maktabah dia. Kitab dia saja. Dan kebanyakan kitab dia semua dia baca. Dia tak akan mau masuk kitab dalam maktabah melainkan dia dah habis baca kitab tu. Biasanya macam tu. Setakat 4 tahun lepas habis lebih kurang 60,000 judul kitab yang dia dah habis baca. Tu 4 tahun lepas. 60,000 judul kitab. Bukan 60,000 jilid, 60,000 judul. Kalau satu judul ada 11 jilid, maka dikira satu. Dia dah baca 60,000 judul. Saya rasa sekarang dah masuk ke 100,000 judul yang dia dah habiskan baca. Lepas tu kalau dengar dia bercakap, semua benda baru. Benda baru. Walaupun benda cakap tu mungkin dalam kitab lama-lama, sebab kita tak baca, jadi kita rasa baru. Sebab kita tak baca macam dia baca. Syekh Usamah pernah nak bagi hadiah kepada Syekh Ali kitab. Dia beli kitab muzik. Macam mana ada satu kitab muzik ni. Kitab ni turas lama betul lah. Dari kitab rare lah dalam dunia ni. Syekh Usamah jumpa kitab tu di negara mana tau. Dia beli satu nak bagi hadiah kat Syekh Ali. Bila pergi jumpa Syekh Ali, tanya kat Syekh Ali apa pandangan Syekh tentang kitab tu. Syekh Ali syarah pula kitab tu. Benda baca habis dah. Dia kata kitab ni cerita pasal ni macam ni sekian. Syekh Usamah duk bawa ni. Dia kata aku ada satu dalam maktabah aku. Wah, ada dulu lagi. Kitab tu rare gila. Ada dah dalam maktabah Syekh. Tak ada dalam maktabah aku. Dan Syekh Usamah pernah cerita, dia kata aku pergi ke maktabah Syekh Ali nak cari satu kitab. Nak tengok kitab tu, nak buat kajian ni. Kemudian aku tanya kat Syekh Ali, Syekh Ali kata ada dalam maktabah. Syekh Usamah cari tak jumpa. Turun jumpa balik Syekh Ali, dia kata tak jumpa. Ada, saya kata. Han pergi kat rak sekian, pergi belakang sikit, ada kat tepi. Macam tu. Jabak. Rak ke berapa. Sungguh, betul-betul kat situ. Kira semua kitab dalam maktabah dia tahu semua duduk kat mana. Yang ambil berat sungguh. Bukan dia pergi pitak lepas tu tak mana tak tahu. Dia tahu. Kitab dia tahu tak mana duduk semua.
Maksud dia sendiri yang susun, dia sendiri yang letakkan dia punya nombor kod tu semua dia letak. Ajaib betul. Ini Abqari ini kata Syekh Ahmad, aku tak pernah jumpa orang yang paling cerdik, yang secerdik Maulana Syekh Ali. Cerdik luar biasa betul. Lepas tu dia masuk 2 bidang. Ekonomi dulu. Dia masuk bahagian ekonomi, fakulti ekonomi di Syam. Dan keluar masuk pula di Azhar, usul fiqh. InsyaAllah Syekh akan jadi Syekhul Azhar nanti, insyaAllah. Walaupun ada gerakan-gerakan nak meruntuhkan beliau. Sebab daripada ni duk letak syarat. Nak jadi Syekhul Azhar, kena daripada I'dadi. Daripada Azhar. Syekh tak masuk I'dadi, Azhar. Syekh tak masuk Sanawi, Azhar. Syekh terus masuk kuliah Azhar. Jadi ada gerakan yang mereka buat, nak kena buat undang-undang, nak bagi kena nak jadi Syekhul Azhar, mesti I'dadi Azhar, Sanawi pun Azhar. Syekh tak. Walaupun dia kata, lepas tu ada juga sebagian orang kata, dia bukan Azhari. Oh, tak ada Azhari lagi. Ada orang yang sebut macam tu. Tak mahu sebut lah, tapi dia sebut tu. Dia kata, Syekh bukan Azhari. Sebab dia kuliah, lepas tu master dengan PhD di Azhar. Dia punya bengong, betul tu. Kawan Syekh sampai jadi hayat kibar dah. Dia yang buat, yang gubal pengajian di Azhar. Dia yang mula hidupkan balik Masjid Azhar. Tak Azhari lagi. Tu dengki ni macam-macam. Dia bukan orang biasa-biasa. Hak lagi paling kuat dengki ni sama-sama ahli ilmu. Hak ni paling kuat dengki. Nak tahu. Hak ni keajaiban yang ada dalam ilmu ni, itu salah satu. Kalau tidak ada niat-niat ikhlas waktu menuntut, dia akan keluar perangai macam tu. Dia tak boleh tengok orang senang. Tak boleh tengok orang dalam keadaan yang lebih daripada dia. Baik, betul. Berpadalah dalam segenap urusan, itulah pesanan sebaik utusan. Ada minuman kah? Ada minum kah? Mana ni? Ada minum? Dia suruh berhenti pukul 10 kata. Dia nak minum-minum. Ada? Ha? Ada. Jadi kita berhenti.